Bersama lagi kita di dalam Hoturo Channel. Untuk tanda sokongan Anda pada channel ini yaitu memberikan maklumat untuk kebaikan bersama, sila pertimbangkan untuk tekan subscribe, like, dan share. Bila kita menang 2018, ada harapan besar rakyat untuk kita lakukan perubahan yang dinanti-nantikan. Orang Selangor, orang Kuala Langat telah menerima sambutan ini sejak tahun 2008. Kita buat perubahan di Selangor. Pada waktu itu orang anggap Selangor tidak akan berjaya. Keadilan Pakatan Rakyat kemudian Pakatan Harapan tidak akan berjaya. Negeri Selangor akan merudum jatuh. Kita akan hilang status negeri maju. Simpanan kita akan meleset. Program kita tidak bertahan lama. Alhamdulillah, kita harung, kita tempuh, kita buktikan kita boleh. Dengan sekarang Selangor kekal makmur maju di bawah keadilan dan Pakatan Harapan. Sebab itu lawan-lawan politik kita mencari alasan. Sebab itu musuh-musuh politik rakyat dan Pakatan Harapan mencari sebab untuk kita gagal di Putrajaya dalam tempoh 22 bulan. Hasut 2-3 orang, takut-takutkan orang tentang isu yang tak wujud, hantu yang tak wujud. Akhirnya Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Mandat rakyat yang besar dikhianati oleh beberapa orang, termasuk orang di Gombak. Saudara dan kawan-kawan sekalian, kenapa perkara ini berlaku? Sebab dia tengok Selangor. Lepas 1 penggal, 2 penggal, 3 penggal, insya-Allah saya juga yakin bila pilihan raya negeri nanti kita boleh dapat penggal keempat Pakatan Harapan di negeri Selangor. UMNO dan Barisan Nasional tidak boleh bangun. Sebab apa? Sebab hujah mereka sudah tidak lagi bertahan. Negeri Selangor maju tak maju? Alhamdulillah. Zaman arwah Tan Sri Khalid jadi Menteri Besar, sumbangan KDNK kita kepada nasional sebanyak 22.5, 22.6. Penggal yang lepas maksimum kita dapat 23.7. Tahun lepas, tahun 2021, walau ada pandemik, kita berdepan dengan banjir, kita berdepan dengan masalah ekonomi akibat pandemik. Tahun lepas Selangor sumbang 24.8%, rekod paling tinggi dicapaikan oleh Selangor kepada sumbangan KDNK. Maknanya kalau RM1 dalam poket rakyat Malaysia 24.8 sen, 25 sen lah senang kata, adalah duit orang Selangor. RM100 dalam poket Ismail Sabri, RM25 adalah sumbangan daripada Kerajaan Pakatan Harapan di negeri Selangor. Sebab itu ada orang kata marah betul Amin. Dia tak boleh lawan demi mercon. Tanda-tanda kemenangan awal Manibanan dalam pilihan raya akan datang. Sebab itu saudara rakan-rakan sekalian, ada orang marah, ada orang tanya dengan saya, Amin ini jarang marah. Tapi ada TikTok sekali saya cakap pangang. Sebab dia kata apa? Selangor merosot lepas saya tinggalkan. Saya dah jawab baik-baik. Tolong jangan perasan boleh tak? Selangor alhamdulillah meningkat baik. Tapi dia serang lagi. Nak buat macam mana? Itu yang keluar perkataan bangang tu. Jadi kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, kalau nak hujah tentang growth, tentang ekonomi, tentang kemajuan, Selangor jadi sebagai contoh macam mana negeri yang ditakbir dengan telus, dengan keterbukaan, dengan sistem yang adil,
elakkan rasuah, elakkan penyelewengan. Kita cuba elak, alhamdulillah, wakil-wakil rakyat kita, ahli-ahli majlis kita ditegah terlibat daripada bagi kontrak untuk kawan, untuk kroni. Wakil rakyat kita tidak duduk dalam jawatan kuasa tanah macam dulu-dulu. Tanah bagi kawan, bagi kroni, bagi sahabat, bagi rakan. Tak ada dalam Pakatan Harapan dan kita akan buat di Putrajaya. Sebab itu, saudara dan tuan-tuan sekalian, tak cukup dengan grow, tak cukup dengan kemakmuran, kita dapat berikan kepada rakyat dalam program kita. Daripada yang baru lahir sampai seluruh rakyat. Program terbaru negeri. Bila kita isytihar pada malam 31 Ogos, tanda hargai sumbangan rakyat negeri Selangor yang telah bawa kemerdekaan dan kebebasan negara kita puluhan tahun. Selangor lancarkan program yang kita namakan INSAN, Insurans Am Rakyat Selangor. Dan ia untuk siapa? Untuk 6 juta rakyat negeri Selangor. Dan ia adalah percuma, perlindungan sampai 10 hingga 11 ribu. Tak ada negeri, tak ada tempat di Asia Tenggara pun, bukan di Malaysia, yang boleh buat seperti ini. Sebab itulah saya nak sebutkan, musuh-musuh politik ini serang gunakan isu kaum, hasut 2-3 orang, cuba pengaruhi orang lain supaya jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Antara cerita yang mereka bawa sebelum ini apa dia? Kita nak tubuh kerajaan stabil. Tengok BN, tengok PN, kedua-dua manifesto dia adalah kerajaan stabil. Tapi penggal ini, mana ada PN, mana ada BN, itu tempat paling tidak stabil. Orang tidak stabil macam ini, create huru-hara, cipta kelam kabut dalam negara kita. Kita tak boleh berikan mereka mandat lagi atau beri peluang pada mereka lagi. Tolong bagi peluang pada Pakatan Harapan. Kita tunjukkan di negeri Selangor. Kita berdepan pandemik, depan krisis politik, depan masalah banjir. Alhamdulillah, kita kekal stabil. Dan dengan kestabilan yang kita sebut itu, yang bukan kita kata nak buat, kita dah tunjukkan rakyat negeri Selangor dapat hidup jauh lebih baik daripada negeri-negeri lain. Kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, sebab itulah saya nak sebut di sini, kalau mereka katakan mereka nak bawa kestabilan, mari kita lihat hayat kerajaan mereka. PH selama 22 bulan. Memang tak cukup 2 tahun. PH jatuh masa tu diketuai oleh Atuk Tun Mahathir. Datuk Seri Anwar Ibrahim belum masuk jadi ahli parlimen dan masuk baru beberapa hari. Tak pegang apa-apa pos. Tombang PH. Siapa dalam kabinet PH? Dalam kabinet PH ada Tan Sri Mahyudin Yassin, ada Azmin, ada Saifuddin Abdullah, ada Zuraida. Semua ada dalam tu. PH jatuh. 17 bulan kemudian, bentuk kerajaan, nama dia Perikatan Nasional plus BN. Dalam tu ada siapa lagi? Ada Tan Sri Mahyudin, ada Azmin, ada Zuraida, ada Saifuddin Abdullah. Jatuh lagi Tan Sri Mahyudin. 17 bulan lebih pendek daripada 22 bulan. Mana stabilnya? Jatuh awal. Lepas tu naik Mail Sabri. Siapa dalam menteri dia? Dalam tu ada Azmin, dalam tu ada Zuraida, dalam tu ada Saifuddin Abdullah. Tuan-tuan, ni yang salah ni kerajaan ke 334 ekor ni? Jadi kalau yang salah 3334 ekor ni tuan-tuan, 33 ni kita kena kalahkan, termasuk Parti Perikatan Nasional yang cipta haru biru dalam masyarakat dan juga politik Malaysia, negara kita.
Mana boleh Pakatan Harapan tumbang. Siapa wataknya? Orang-orang dalam bersatu. Kemudian Parti Pakatan Nasional yang ada bersatu dan PAS tumbang. Sebab apa? Sebab kenyataan wakil rakyat PAS yang melanggar titah dulu yang Maha Mulia Tuanku. Langgar perintah darurat, kita cakap jangan buat, dia nak buat. Dia kata jangan tutup dulu, dia dah nak buka dulu. Ingat ni sejarah. Kemudian zaman Mail Sabri. Mail Sabri nak bentang bubar 12 orang ahli-ahli kabinet PN hantar surat ke Agong. Saya nak ingatkan, apa kenyataan daripada pejabat Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong? Duli Yang Maha Mulia sangat berduka cita dengan tindakan beberapa langkah politik yang telah menyebabkan baginda tidak punya ada tujuan lain dan terpaksa membubarkan parlimen. Walaupun dalam hati kecil baginda saya rasa nampak bahawa musim ini musim hujan, jangan bubar dulu. Tapi kerana desakan Zahid dan 12 orang ni yang konon-konon nak tunjuk bela rakyat, jaga rakyat, kononnya nak lawan BN, dia telah menyebabkan Ismail Sabri nampak tak ada majoriti. Tuan Agong kata kalau dah macam ni takkan nak ambil Perdana Menteri sampai 4 kali. Cukuplah satu undi dapat 3 PM. Jangan satu undi dapat 4 PM. Kalau 4 orang Cina kata si mana ada mati. Jadi kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, sebab itulah dalam pilihan raya kali ini peluang besar untuk rakyat Malaysia. Ya, walaupun ia dilakukan dalam musim tengkujuh. Kita dah bagi tahu dah, jangan buat. Bulan 11 ni musim hujan. Dan tu dia orang mantai kita pula. Kenapalah pula kamu sertai? Habis kamu nak menang free. Hai, senang-senang. Dia cakap nak buat musim hujan, dia ingat kita tak nak masuk. Nak bagi dia menang peri. Lepas dia menang peri, dia sakau. Lepas dia menang peri, dia buat YMDB. Lepas menang peri, dia ambil tanah. Dia ambil projek. Dia ambil ini. Ini tugas Pakatan Harapan. Walaupun hujan, walaupun ribut, kita bertahan untuk jaga rakyat dan pertahankan nasib rakyat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kat sini ada 3 pilihan lah. Saya tak nak masuk GTA lah. Tak apa, GTA duduk tepi dulu. Saya nak cakap kalau kita ada 3 pilihan, PN ke, BN ke, PH ke, yang mula-mula kita kena tolak mana? BN ni dulu. Tak bertanggungjawab. Tak ada rasa prihatin dan ada hati sanubari. Yang banjir ni bukan Selangor. Bukan Pulau Pinang sahaja. Rantau Panjang dah banjir. Sipitang dah banjir. Semalam saya dengar Melaka dah banjir. Jumlah mangsa meningkat. Johor Bahru dah banjir. Apa dia ingat? Rakyat kalau banjir, rakyat tak nak tolak dan undi mereka. Rakyat Malaysia tak bodoh. Orang Kuala Langat tak bodoh. Orang Selangor tak bodoh. Banjir ke tak banjir, mereka akan tolak BN. Betul, betul, tak betul? Betul. Jadi BN ni, tuan-tuan, kalau ada nampak kertas tu, tak payah buat apa-apa, tutup terus. Tak payah undi dan tak payah terima orang macam ni. BN tak ada di Selangor selama 14 tahun. Selangor tetap maju dan makmur dan bahagia. Kemudian PN. PN ini nadanya, suaranya kadang-kadang macam kita. Kita nak lawan rasuah. Kita nak bawa kerajaan adil. Kita nak baikkan, nak jaga rakyat, kemakmuran rakyat. Kita nak buat kerajaan bersih. Kan dia kata bersih dan stabil. Best konon. Stabil memang dah hancur dah. Bersih. Saudara, tahun 2020, mereka tubuh kerajaan baru. Kerajaan baru dengan siapa? Kerajaan baru dengan UMNO dan Barisan Nasional. Tepukan untuk konvoi kita. Pakatan! 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 Abang-abang konvoi ni agak pilihan raya 7 hari lagi. Bukan esok, sabar. Saudara dan tuan-tuan sekalian, PN ketika nak tubuh kerajaan,
Siapakah yang ada di keliling mereka? Yang ada di keliling mereka PAS. Okeylah PAS. Dr. Yunus, saya kenal dia. Kawan sama Esko. Tapi sebelah dia siapa? Zahid Hamidi. Panjang Zahid Hamidi angkat doa ni. Betul? Ada gambar? Panjang. Bukan panjang, tinggi. Angkat doa. Sekarang, lepas tubuh kerajaan, dia kata pula, BN rasuah. 3 bulan lepas duduk cium mulut dalam kabinet. Dalam kabinet putus keputusan. Buat keputusan yang tak bagi rakyat. Naikkan interest. Harga barang tak dapat kawal. Bukan saja tak dapat hasilkan jalan, tak hasilkan penyelamatan ekonomi. Telur dengan ayam pun tak boleh jamin ada pasaran. Ini kerajaan yang tak boleh jamin telur untuk rakyat. Memang tak ada telur. Sebab apa, saudara? Sebab apa? Sebab Perdana Menteri dikawal oleh orang luar. Perdana Menteri daripada UMNO Barisan Nasional. Tetapi Presiden UMNO yang kawal dia. Saya tahu Presiden Perdana Menteri. Kadang-kadang saya berurusan dengan dia. Saya tahu hati kecil dia. Tolonglah aku lebih daripada 17 bulan. Takkanlah aku jadi Perdana Menteri paling pendek 14 bulan. Zahid tak kira dah. Zahid dah kata, Kasyong, you are next. Vicky, you include. Sarabanan, you jangan lari. Nama you pun dalam ada. Orang buat pilihan raya nak selamatkan negara, nak pulihkan negara, nak pastikan kita naik semula ekonomi kita, maruah kita, hidup kita. UMNO Barisan Nasional nak buat election, nak selamatkan tengkuk mereka daripada kena dakwa. Kalau takut, kenapa? Kalau berani, kalau benar, kenapa takut? Orang takut ini kerana dia buat salah, berani kerana benar. Betul tak betul? Sebab itulah kita tak boleh bertahan dengan hipokrit dan munafik ini. BN di luar berdegar-degar, oh rasuah, kita lawan BN. Besok, oh demi Melayu kita nak bergabung dengan UMNO Barisan Nasional. Dekat kawan-kawan dia cakap apa? Tak apalah rasuah ni tak apa dulu, yang penting Islam dulu. Ni Islam mana aja ni? Sebab itu saya terperanjat apabila Parti Keadilan umumkan calon kita dengan pengisytiharan harta. Tengok respon dia. Tiap-tiap hari berubah. Nasib baik dah habis binatang kat dalam zoo tu. Dia tak sebut binatang lah. Dulu sebut binatang lah. Macam ungka, macam kera. Sekarang dah habis dah. Jadi mula-mula respon dia, oh ini sosialis. Lepas itu isytihar harta, ini nak tunjuk-tunjuk. Makcik-makcik, ni yang Islam ni saya nak beritahu. Dalam sirah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah memberi khutbah. Ketika memberi khutbah, biasa ayat apa dikeluarkan? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada ulil amri ataupun pemerintah ataupun ketua kamu. Ada seorang mamat bangun kat bawah tu. Ya, saya nak taat dengan pemimpin. Umar bagi tahu, kenapa jubah kamu ni panjang terlebih 3 kaki atau 3 inci. Ikut harta rampasan perang yang kamu dapat, kamu tak akan dapat lebih 3 inci ni. Dia sampai parah sini je. Kenapa terlebih? Umar cakap apa? Anak dia bangun. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar cakap apa? Oh tak. Saya dapat juga kain itu. Saya bagi ke ayah saya supaya panjang sikit. Habis Abdullah Umar tu nak menunjuk-nunjuk. Abdullah bin Umar tu sosialis. Abdullah bin Umar tu komunis. Tak ada. Ini kalau bercakap, main sebut. Lepas tu kena dakwa, kena ni. Last minta maaf. Macam semalam. Oh siapa tak undi ni masuk neraka. Siapa undi ni masuk syurga. Ingat neraka syurga ni bapak ngatuk dia. Ini masalah. Memang kasar. Tapi orang macam ni memang sekali-sekali kena ketuk, kena kasar. Kalau tak, dia tak sedar. Dia ingat dia seorang pegang kesucian itu. Akhirnya, bila terbukti jadi kerajaan,
Tak boleh buktikan. Dulu bagi kami 5 hari je, 5 hari. Orang lain makan apa? Sagun, makan sagun. Tahu makan sagun? Ada tengok tak tengok TikTok tu yang gelap mesti tengok TikTok. Dulu 5 hari je, bagi 5 hari. Judi kita hapuskan. Pakatan Harapan yang konon ada di AP ni turunkan cabutan judi jadi 8 kali daripada 22 kali. Kerajaan PN, kerajaan BN naikkan balik jadi 22 kali. Yang best dalam BN dan PN tu ada siapa? Ada PAS. Kenapa wakil rakyat sini tak tegur pimpinan dia? Adakah dia dah cukup juga sindrom takut dan tak nak bersuara? Kita Pakatan Harapan buktikan penurunan berperingkat sebab kita tahu aktiviti ini tidak sihat. Aktiviti ini banyak mudaratnya. Kita lakukan penurunan. Ketika naik, kenapa tak lawan? Kenapa diam? Saya bukan nak marah dengan orang Tionghoa kat sini kalau nak melaksanakan benda tu, kita bagi ruang. Tapi hipokrisi inilah yang menyebabkan negara kita tak stabil. Akhirnya, ketika pandemik, kita berdepan dengan pimpinan yang bercelaru. Ini bukan kata saya, Mail Sabri tunjuk berita sendiri. Saya tutup pintu depan, ada orang buka pintu belakang. Betul? Bukan kata saya. Dia masukkan siapa tu? Dia arah jangan buka kilang, seorang buka kilang. Dia kata kenderaan tak boleh lalu, kenderaan lalu. Ini bukan kerajaan yang baik, ini kerajaan yang tak stabil. Kerajaan yang bercelaru. Sebab apa? Sebab mereka berkumpul, berhimpun tanpa ada garis, tanpa ada perjuangan, tanpa ada manifesto. Yang dia tak nak, kononnya adalah DAP. Apa benda pun masalah, DAP. COVID, DAP. Banjir, DAP. Telur tak ada, DAP. Dia tak ada telur, DAP. Ini masalah besar. Semua salahkan orang, tak pernah tengok masalah sendiri. Sesedara dan kawan-kawan sekalian, sebab itulah kali ini, kalau kita amati, ketiga-tiga gabungan besar ini telah menawarkan manifesto je. Tuan-tuan boleh tengok apa masalah. Ini yang dikatakan aulawiyat, keutamaan, priority. Pakatan Harapan tahu sekarang kos sara hidup merupakan isu penting. Kita harus tangani. Pendidikan merupakan isu penting. Kita harus tangani. Perumahan adalah isu penting. Kita harus tangani. Warga emas adalah isu penting. Kita harus tangani. Tuan-tuan tengok, kejap lagi akan sampai perbandingan. Apa yang kita buat di negeri Selangor. Apa yang kita boleh buat kalau kita dapat takbir Putrajaya. Bagaimana kita nak tangani anak-anak kita yang tak cukup pendidikan, yang tak cukup education. Sebab itu sesedara, bila kita lihat orang atas dia, ataupun ayam jago dia, ataupun ayam sabung dia. Pakatan Harapan, kita letak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perikatan Nasional, Tan Sri Mahyudin Yassin. By N, kita pun tak tahu. Dia orang kata secara rasmi, Ismail Sabri Yaakob. Diam-diam, Tantah Zahid Hamidi. Kita pun tak tahu. Tak apalah, letaklah Ismail Sabri. Daripada ketiga-tiga ini, dua daripadanya adalah orang yang gagal selaku Perdana Menteri. Siapa dia? Kerajaan gagal Muhyiddin Yassin, kerajaan gagal Ismail Sabri. Jadi pilihan kita ialah orang yang belum dapat peluang itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. Nanti dia akan kata, Anwar Ibrahim ni orang yang gagal untuk jadi PM. Ya, dia masih lagi belum dapat jadi PM. Gagal untuk jadi PM. Tapi dua-dua ini gagal masa jadi PM. Kita tolak orang yang gagal masa jadi PM. Tuan-tuan nak tengok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Nak pilih itu, Anwar Ibrahim tak bertanding di Kuala Langat. Yang bertanding Kuala Langat bawah Pakatan Harapan ialah saudara
G. Manivannan, calon kita yang akan membawa bendera Pakatan Harapan, calon nombor 6. Boleh tolong Manivannan? Boleh undi untuk Manivannan? Boleh sokong dan tolong kempen untuk saudara Manivannan? Alhamdulillah. Kita tak cukup dengan undi sesedara saja. Tak cukup dengan banting. Kita kena menang di Morib. Kita kena menang di Sijangkang. Nak menang di Morib, menang Sijangkang, semua ni, semua yang ada kat sini. Semua yang ada kat sini. Nama anda Milah ke? Nama anda Semah ke? Nama anda Omar ke? Nama anda Tan ke? Nama anda Chong ke? Nama anda siapa pun, malam ini saya isytiharkan. Semua kat sini adalah Manivannan yang harus berkempen untuk memenangkan Manivannan. Boleh? Jadi semua kat sini kena bekerja keras seolah-olah kamu adalah calon. Bukan kita nak angkat siapa-siapa jadi menteri besar, siapa-siapa dapat jawatan menteri, sesiapa naik jadi ahli parlimen. Tetapi kita bertanggungjawab untuk selamatkan negara kita. Kita bertanggungjawab untuk pulihkan negara kita. Indeks rasuah kita semakin buruk, meningkat, lebih buruk daripada zaman Najib. Tukaran wang asing kita dengan Singapura, dengan Amerika Syarikat meredum, jatuh dan tidak sesat. Masalah pendidikan, masalah makanan, masalah wanita, masalah institusi kehakiman, semuanya masih lagi belum selesai. Semuanya masih lagi belum dilunaskan dan dilakukan perubahan. Ya, Pakatan Harapan berjanji tentang perkara itu. Kita belum dapat tunaikan kerana ada pengkhianatan. Alhamdulillah, proses yang dilakukan itu, penemukan tentang khianatan dan penjatuhan kita telah membersihkan Pakatan Harapan. Insya-Allah kali ini Pakatan Harapan lebih kuat, lebih ada integriti dan bersedia untuk kembali masuk ke Putrajaya, lakukan janji perubahan yang belum kita dapat laksanakan. Dan janji itu harus bermula dengan kemenangan Manivannan, calon nombor 6 Pakatan Harapan di Kuala Langat. Kalau kita menang Kuala Langat, kita menang di tempat-tempat yang lain, insya-Allah. Tuan-tuan semaklah dekat laman web, di YouTube. Malam ini di Kudat, malam ini di beberapa kawasan Sabah yang datangnya dekat 3-4 kali ganda daripada yang datang pada malam ini dengan kehadiran bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di Macang beberapa hari lepas, di Pasir Mas beberapa hari lepas, di Pulau Pinang, di Kedah, setiap kali beliau turun, kehadiran rakyat begitu tinggi dan begitu banyak kerana rakyat pun tahu dua itu dah gagal jadi PM. Dia cuma gagal nak jadi PM. Kali ini kita kena pastikan Anwar jadi PM dengan undi Pakatan Harapan. Dan tugas kita selain kempen bagi tahu, pastikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, semuanya tolong bagi tahu, ini masanya kita bergerak ke depan. Ini masanya kita pulihkan negara. Ini masanya kita bersihkan kekotoran yang telah mengelabui dan melumurkan badan dan wajah kita. Ini masanya kita pulihkan Malaysia menjadi sebuah negara yang dihormati, sebuah bangsa yang dihormati. Menjadikan Malaysia sebuah negara yang kompeten. Rakyatnya bukan tak rajin bekerja. Tengok lagu Tanah Pusaka tadi. Bumi bertuah, rakyatnya bekerja, nak bersatu hati. Tapi pimpinan-pimpinannya curang. Pimpinan-pimpinannya tidak bertanggungjawab. Pimpinan-pimpinannya tak beramanah. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, tolong sokong saudara Manivannan. Ini langkah pertama kita lahirkan Malaysia yang lebih baik. Kuala Langat akan selamatkan Malaysia. Kuala Langat akan pulihkan Malaysia. Orang Kuala Langat akan basuh dan pulihkan nama Malaysia. Undi Manivannan dalam 19 hari bulan. Boleh orang Banting? Boleh ke orang Banting? Kita. Sekian. Pakatan. Terima kasih.